Putrajaya dan di Subang Jaya. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, okey, ini adalah satu konsorsium ataupun satu gabungan 17 leader dengan memiliki kepakaran masing-masing yang melebihi hampir 150 tahun pengalaman. Jadi anda sangat beruntung pada hari ini. Okey, anda dijemput untuk mendengar satu ilmu dalam satu majlis ilmu yang mungkin memberi satu cetusan ataupun satu titik permulaan perubahan dalam kehidupan anda. Dalam keadaan pandemik pada hari ini, kita dengar di luar sana ramai yang kehilangan kerja, ada yang diberhentikan kerja, pelbagai masalah yang ada. Tetapi anggaplah itu sebagai satu cabaran dan peluang. Jadi, saya minta kepada anda semua, lapangkan minda, lapangkan fikiran. Okey, kita santai-santai. Walaupun bicara santai, jangan terlalu santai. Okey, take note mana yang penting untuk buat. Mungkin ini adalah satu kata point. InsyaAllah. Point untuk anda berubah dan untuk mencapai impian anda semua. Okey, seterusnya. Sebelum kita meneruskan agenda, saya ingin menjelaskan sedikit atur cara majlis kita. Okey, yang pertama, sebentar lagi kita akan adakan satu perkongsian daripada sahabat-sahabat kami yang akan berkongsi kepada anda berkaitan dengan career talk di Etika Takaful. Seterusnya kita ada sesi Q&A. Okey, minta sekiranya ada sebarang soalan, okey, tuan-tuan boleh catat ataupun tulis di dalam ruangan chat ya, yang ada di dalam iPad anda ataupun di handphone, di laptop anda. Okey, untuk makluman, seterusnya kita akan adakan kuis ya di penghujung. Di penghujung sesi kita akan ada kuis yang disediakan dan hadiah istimewa. Hadiah istimewa yang pihak CR7 Etika sediakan. Okey. Dan seterusnya, saya ingin juga mengingatkan pada diri saya dan pada anda semua bagi menghormati majlis ilmu kita, minta kerjasama semua audien, off-kan mikrofon anda ataupun unmute-kan, okey, untuk mengelakkan gangguan sesi perkongsian nanti. Okey. Itu sahaja untuk tidak melengahkan masa. Saya ingin menjemput sahabat saya iaitu sahabat saya AD ataupun Agency Director Nur Rashidah daripada Imtiaz Agensi yang berpangkalan di Seremban untuk berkongsi kepada anda semua betapa cantiknya, indahnya bisnes ini, Takaful ni. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Puan Nur Rashidah, ada di talian? Ada. Alhamdulillah. Okey, majlis dengan ini mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, ya. Apa khabar semua ya? Jadi semua orang dalam ni saya doakan moga kita sama-sama memanfaatkan masa yang kita ada ini ya untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang luar di sanalah. Okey, saya terus straight to the point supaya nanti kita akan bagi ruang kepada bakal-bakal advisor kita untuk sesi soal jawab ya, dan sesuaikan diri anda dan buka kita nak tahu macam mana respon anda lepas ni ya. Okey. So ini dia saya punya latar belakang diri saya sendirilah. Ya, saya sekarang berumur 46 sebenarnya. Ya, dan saya lulusan Universiti Islam Antarabangsa dan saya grad tahun 98 lagi. Kemudian saya sebelum saya masuk ke dalam bidang industri ni ya, lepas saya grad saja saya terus mohon untuk menjadi guru lah sebab saya minat saya, passion saya ialah seorang guru. Saya suka mengajar. Saya sejak saya form 3 lagi saya dah start mengajar subjek-subjek yang lain lah.
kawan-kawan saya ambil tuition, personal tuition ya. Cumanya pada masa tu bila saya kata niat saya pada ayah saya sendiri, dia cakap apa? Saya ni orang Pilah ya. Asal saya orang Pilah. Dan saya dah berkahwin, anak 5. Saya duduk tinggal di Seremban dan saya punya agensi office sendiri di Senawang lah. So since 2004 saya dah start buat menceburi bidang industri ni. So bila saya sebelum tu tahun 98 saya grad ya. Saya nyatakan saya nak pada ayah saya lah, saya nak mengajar. So dia cakap apa? Ni kalau ada keluar slang-slang Pilah tu tak faham, angkat tangannya, nanti saya explain. Ayah saya kata, apa nak jadi cikgu? Ayah kau cikgu, mak kau cikgu, atuk kau cikgu, dia cakap. Tak payah jadi cikgu dah, cakap. Tak payah minta jadi cikgu. Meniaga, dia kata. Meniaga? Nak meniaga apa ya? Duduk dekat apa tu? Duduk dekat stesen. Stesen tu bukan stesen bas. Tapi ayah saya sebelum saya grad, dia dah take over satu stesen minyak. Dan kita ni jenis sami'na wa ata'na kan. Kalau bahasa Arab tu maknanya kami mendengar, kami taat. Macam itulah. Jadi saya pun tak adalah jadi cikgu. So saya adalah pengusaha stesen minyak since tahun 98 ataupun 99 lah. Lepas saya grad, lepas saya Kongo. Dan sejak itu saya duduk di stesen minyak. Saya uruskan stesen minyak milik mak dan ayah saya. Dan saya terang-terang saya bagi tahu ya, stesen minyak ni okey lah. Memang orang kata wow, modal yang besar kan. So tapi modal yang besar, untung pun besar, tapi kerja dia sangat besar lah. Pada pandangan saya sangat bersyukur lah bila saya jumpa takaful ni, bila saya masuk dalam takaful ni, saya rasa macam saya dapat lebih lagi pendapatan daripada stesen minyak itu tapi saya ada masa saya sendiri, saya ada masa dengan family, saya ada masa dengan mak ayah saya. Kalau tak, walaupun duduk serumah masa anak dara marit sebelum kahwin, ya, tapi pukul 6 pagi dah keluar duduk, dah terpacak depan stesen, pukul 12 malam baru sampai ke rumah. Sampai kan raya pun, mak saya siap announce lagi kat saudara mara yang datang rumah. Orang Pilah ni kalau mas tu dipanggil meh kan. Meh. Meh mana? Meh mana? Wan, meh mana Wan? Mak Ndah mana meh? Mana meh? Sampai dia buat announcement. Saya baik dia tak buat banner kat rumah tu kan. Dia loket, dia gantung banner. Tapi dia announce apa? Siapa nak jumpa meh, pergi ke stesen. Semua tahulah apa mobil lah. Marin tu nama mobil lah. Exxon mobil lah, mobil Malaysia Berhad. Pergi ke stesen. Wan dah siap kan, so cuma lomang, gondang apa semua. Aku pergi raya, pergi sanun dengan meh ke sanun. Jangan tanya-tanya dia pandai dan dia menjawab teh. So sampai ke macam tu sekali. Sebab kita kawasan area Kuala Pilah ya, bila raya, jadi semua orang balik kampung. Masa tu memang macam mana nak cakap malam tu balik tu, bila kita mandi kan, balik ke 12 malam kita dah tutup stesen apa semua. Kita dah settle apa semua buat closing, balik tu bila mandi tu air yang menitik atas kaki tu sakit. Saya terasa sakit sebab terlalu lama berdiri seharian. Begitulah seterusnya sebelum raya dengan selepas raya. You just imagine macam mana ni orang ni cakap apa? Oh, tokel di sini ya, tokel. Ni tokel lah ni pengisi minyak ni kan. So itu dugaan lah pada saya tapi apapun kita sebagai anak yang taat, kita teruskan juga. Dan dalam diam-diam sebenarnya saya minta juga ya jadi cikgu sebab saya suka. So after setahun, tapi dia orang tak panggil lah sebab kita fresh grad kan. So lepas setahun dia orang panggil, DPM panggil saya untuk jadi tutor dan offer saya kata minta maaf lah, saya dah seronok pegang duit sendiri. Kan ceritanya bila kita dah ada bisnes. Tetapi dalam masa yang sama saya tak terimalah tawaran tu. Saya dapat 2-3 tawaran. Dalam diam-diam saya apply jugalah sebenarnya. Tapi saya tak pergi sebab saya dah seronok berniaga. Saya rasa bila ada stesen minyak itu, makanya saya rasa macam wow, this is the best business dalam hidup saya. Seawal umur saya 24 tu lah. Okay. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya nak bagi tahu adik-adik ya, akak-akak, abang-abang ya, yang dengar apa yang saya cerita hari ni ialah kenapa saya nak you all tahu perjalanan hidup kami ni, semua orang masing-masing ada sejarah masing-masing kan. Kita pun tak tahu tapi hari ni dek sahabat saya yang bercakap, biar saya yang cerita. So
so dengarlah. Tapi dalam masa yang sama ya, saya bagi tahu walaupun semua orang nampak pekerjaan owner station itu sangat best, untung banyak income pun besar apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama ada benda-benda, ada orang kata-kata sumbang sumbang daripada orang luar ataupun saudara mara kita sendiri. Contoh tapi ini sebab kita muda masa tu kan, saya tengah isi minyak tau. Ini time orang tengah peak Saya isi minyak sebab pump attendant saya tak datang. So saya ganti dia daripada pukul 6.30 pagi sampai pukul 3 petang. So dalam masa tu, itu biasa sebenarnya. Pump attendant tak datang, ini dapat gaji, esok dah hilang dah. Kan, itu biasa, orang kampung kan, biasalah. Tapi siapa yang nak ganti, tokel lah kan. Okey, tak apa. So sampai satu masa, ada mak saudara saya lah, mak cik saya, dah arwah pula ni. Saya tak adalah sebut nama, tapi mak cik saya datang. Dia masa saya isi minyak kereta tu, dia cakap apa? Dia keluar, dia cakap apa? Apa kau buat ni? Kau belajar tinggi-tinggi tapi isi minyak kereta orang. Dompet kau kat dalam lah, dia cakap. Maksudnya dia rasa saya bekerja di stesen tu. But saya pun rasa macam bekerja kat stesen sebab dia cakap, kau duduk stesen tu, ambil gaji 500 sebulan. Ni grad ni kan 500. Kita sampai nak otak nak, ambil lah gaji 500 sebulan. Balik rumah, saya memang sangat-sangat down apa yang dia cakap tu sebab saya memang performer di masa zaman saya belajar. Tiba-tiba bila dia jentik saya dengan ayat tu, saya balik saya menangis lah. Saya ngadap alung saya, menghadap adik-adik saya kan. Saya kata dah lah, saya kata saya tak nak, saya nak pergi ambil sambung belajar. So alung saya cakap apa? Ini untuk semua orang lah ya. Ini untuk semua orang. Dan saya masih ingat lagi ayat dia tu, dia cakap apa? Dia cakap macam ni. Meh, dia kata. Awak bukan orang gaji kat situ. Awak bukan kuli kat situ. Awak bukan bekerja di situ. You own the company. You own the business. So why worry? Dia cakap. Kenapa nak sentap? Kau susah kau jatuh bangun kau jatuh 10 kali, kau bangkit 12 kali, dia cakap. So agak-agak dalam umur saya macam tu, kita fresh grads kan. Agak-agak apa saya rasa? Memang saya down masa tu. Saya rasa, I own the business. Betul. Saya yang punya business tu. Kalau saya yang susun pupuk tu, hari-hari saya barang sampai saya semua saya buat A sampai Z, why not? Betul tak? Because this is my business. Begitu jugalah tuan-tuan, puan-puan, adik-adik ya. Ni saya nak cerita. Bagusnya, bestnya business ini is because you own the business. This is yours. Jatuh bangun, this is yours. You nak bangun pukul 7 pagi, pukul 6 pagi, pukul 12 tengah hari, ada siapa kisah? Tak ada siapa kisah kan? Tetapi kita sebagai owner business, you kisah tak sebenarnya? Kisah. Jadi saya nak cerita apa beza business dengan makan gaji. Bukan saya kata makan gaji tak bagus, tak. Memang saya tak pernah makan gaji. Sebab ayah saya sendiri makan gaji, dia tahu. So dia nak kita anak-anak ni semua business, berniaga. You susah, ayah saya ni, saya nak bagi tahu ya. Jenisnya, dia bagi satu modal, bagi satu tempat, nah ambil kau. Kau pandai kau tak pandai bisnes kau, itu kau punya pasal. Kau tak faham, kau tanya. Itu bangsa ayah saya tu. Jadi apa saya buat? Sebab saya ni ambil psikologi, saya tak ada langsung saya tak ada langsung asas dalam marketing, pasaran. So apa saya buat untuk survive dalam bisnes ni ialah, apa saya buat? Saya belajar. Saya ambil, saya sambung belajar tapi Sabtu Ahad ada kelas saya lah dalam bidang business admin, marketing, apa semua tu lah. Okay, itu cukup pasal diri saya. Saya harap ini permulaan ni akan jadi sumber inspirasi kepada semua orang. Apa beza bisnes yang you buat sendiri, you own your business dengan yang makan gaji lah ataupun berada di bawah seliaan orang lain. Okey, ini leader saya dah buka lah gambar ni, di mana dia suruh berhenti lah cerita tu kan. Okey, tak apalah. Next Okey, ini adalah you all pun biasa lah ni kan. Ini adalah trip-trip yang etika saya bersama etika reward kita sebab kita usaha kita ini bisnes saya, so saya memang kau lah buat masa zaman saya ejen. Dan saya pergi umrah, pergi Spain daripada tahun 2008 barulah. Daripada stesen. Ya.
Ini maksudnya daripada tahun 2004 tu, ada kawan saya, rezeki saya di Etika ni, dia datang untuk kenalkan. So husband saya ambil keputusan, dia kata okey, kita join Takaful ni untuk buat bisnes kita, satu bisnes lagi. Sebab selama 3-4 tahun dah kita dah ada stesen tu pun dah stable. Dulu stesen tu pagi-pagi bila kita buka stesen minyak tu kan, adalah lembu tidur atas tangki. Kalau nak alau dulu ada berak lembu tu kan, kita kaut lah dulu pergi buang jadi bajor apa semua kan. So kita dah fokus pada stesen. Lepas tu rezeki tu Allah datangkan untuk dapatkan bisnes satu lagi di Takaful Etika ni. So kita join bisnes ni lah. Dan since then kita, sebab masa tu market besar, sekarang pun saya percaya market masih besar lagi. Dan alhamdulillah kami dapatlah pergi trip ni dengan Etika setiap tahun since 2008. Saya nak cerita sebenarnya gambar ni tak banyak. Ni pun gambar-gambar lama kan. Sebenarnya ini yang besar-besar lah, pergi Spain selalu kita akan pergi Europe, Dubai, selain daripada tu Europe tu saya rasa kalau ada 30 tu sepertiga negara kita dah pergi. Etika dah hantar dan bawa duit belanja lah. Siap lah. Daripada jenama beg yang kita tak tahu macam mana nak nyobot kan, Lawyer Bear ke apa ke, LV pun tak reti nak buat sebenarnya kan, macam mana kan, L dengan V yang reti, bunyi pun tak reti. Kat situlah kita belajar, oh ni bunyi kan. So kita expose itu antara yang baguslah. So next slide please. Okay, kenapa kita berjumpa hari ni sebab saya dah banyak bercakap, tapi please bear in mind apa bezanya bisnes yang kita ada sendiri dengan apa yang kita ada sekarang Okay, why? Okay, yang pertama ialah ini mungkin kita tak suka kerja kita kan, tapi saya ni jenis, saya suka semua kerja saya. Saya suka duduk kat stesen, saya suka balik malam, saya suka. Sebab arwah makcik saya cakap, enjoy your work. Dia orang jenis positif tau. Enjoy your work, enjoy your work. Walaupun kita tak ramah, rasa macam nak menangis, berguling-guling menangis, tapi no. You letak dalam mind setting you, enjoy your work. Bermakna kalau di mana you sekarang, you must enjoy your work supaya masa you tak terbuang. Supaya kita rasa hidup kita ni bermakna. Jadi kenapa kita jumpa hari ni? Supaya saya dengan leader-leader CR7 dan Etika nak berikan you lebih banyak peluang supaya you lebih rasa hidup you ni sangat bermanfaat untuk diri you dan orang lain. So yang kedua ialah kos sara hidup tinggi Saya percaya semua orang di sini ada pekerjaan masing-masing yang sedia adalah. Kalau ada fresh graduates pun of course handphone nak bayar, laptop nak bayar, PTN, loan apa semua bagai semua nak bayar. So ini setiap tahun, inilah inflasi sebenarnya. Ini yang direkodkan. Inflasi kat rumah tak kira lagi mungkin lebih tinggi daripada ini. Kemudian ini untuk abang-abang, akak-akak yang dah nak bersara tu, nak buat apa ni bersara ni, betul tak? So bila kita bersara, gaji kita kita akan dapat penuh So what's next? Apa? Dan saya percaya semua orang di sini masih sihat. Kan? Masih sihat, dan Muslim yang baik Rasulullah kata adalah yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. So kalau dah bersara, kan kita dah retire, takkan kita nak duduk rumah betul tak? Ngadap cucu, ngadap anak, pergi jogging, bagus untuk diri sendiri. Tetapi why not kita buat sesuatu untuk beri manfaat pada orang lain. Bila kita buat apa yang Allah suka, Rasulullah suka, apa yang kita nak, kadang-kadang apa yang tak nak pun datang, betul tak? Tak nak jadi kaya raya kan, tak nak anything lah. Okay, next. Okay, sebelum saya teruskan apa yang ada di dalam Takaful ni, baik saya akan explain sikit lah kita ni siapa, Etika ni apa. Memang Etika ni brand yang sangat besar di Malaysia, local brand kat mana-mana pun ada, dan kita sebenarnya adalah salah satu Maybank group lah group of company dia panggil. Okay, dan kita bergabung dengan Agias. Ini adalah tahun 2020 kita Maybank. Siapa yang tak pernah Maybank Maybank ni Maybank lah, kan kepala rimau tu. Okay, so kita adalah salah satu dapat salah satu grup
di Maybank ya, dan muncul antara bank terbaik dunia lah. Okey, semua orang tahulah, pergi Indon pun ada Maybank, pergi Eropah pun ada Maybank ya, pergi US pun ada Maybank. Okey. Okey, apa yang Etika dah buat okey, ini saya percaya ramai yang dapat yang perasan awal masa Covid itu, awal-awal lagi Etika dah bagi 10 juta kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan untuk membantu sumbangan ni. Ini Etika Family Takaful sumbang 10 juta untuk dapatkan kit ujian COVID-19 tu kepada KKM. Kemudian 10 juta lagi ujung tahun lepas, Etika keluarkan lagi untuk bagi sumbangan kepada ataupun duit poket lah kepada semua peserta takaful yang positif COVID. Dan 10 juta tu dah habis gunalah. So yang itu kita dah tutup. Apa-apa pun itu adalah manfaat yang paling besar lah. As long as polisi tu enforce, Etika you claim, you akan dapat 5,000 seorang Tapi yang tu dah habislah sebab 10 juta dah habis. Okey. Kemudian tahun 2005 lepas Maybank Agias ni merge dengan MNI dan Takaful Nasional. Dulu Etika ni Takaful Nasional bawah MNI, tapi Maybank dia buy over, Maybank Agias dia buy over, dan kita dah jadi 4 company ataupun bawah Maybank. Etika General Insurance Berhad, Etika Life Insurance Berhad. Okey, 2 ni insurance lah. Tapi kita tak buat insurance ni, kita buat takaful. So you tengok yang keempat last kali tu Etika Family Takaful Berhad. Ini adalah bank negara, guideline bank negara, dia suruh kita separatekan everything. You just imagine berapa banyak modal yang perlu keluar. Okay, kemudian ada apa-apa soalan boleh masuk dalam chat Okay, why Etika? Kenapa Etika? Bukan company-company lain Okay, saya kenalkan sekejap. Ini Jawatankuasa Syariah Etika. Bank negara, dia guideline dia, kita mesti ada setiap company yang ada lesen takaful, dia diberi lesen takaful mesti ada Jawatankuasa Syariah. So kita ada 6 orang ni. Mungkin ada yang kita kenal lah ya. Masing-masing ada yang kenal. Okay, masing-masing semuanya adalah pakar-pakar kewangan Islam di Malaysia. Ini adalah panel syariah kita. Apa kerja dia? Jawatankuasa ni dia memantau everything daripada A sampai Z, sama ada you punya produk ke, sama ada commission, sama ada sistem, semua mesti syariah compliance. Mesti syariah compliance Okey, ini pun samalah, macam-macam award boleh kita tengok apa yang Etika dapat dalam industri ni. Okay, next pun macam tu juga. Okay, multi awards winning products and services. Okay, asset Etika tak banyak lah. Asset tak banyak. 33.3 bilion je. Ini tahun 2019. So kalau ni sekarang ni dah lebih sikit lah okay. So kita nampak betapa gahnya Maybank Etika ni di dalam lokal kita Okay. Apa lagi yang saya perlu tunjuk ni? Okey. Okey, apa itu takaful Takaful tu matlamat dia, you claim you dapat. Betul tak? Mesti dapat. Kita nak bayar ni. You kena ingat walaupun Etika saya pernah dengar ada seorang staff Etika di bahagian claim please dia cakap, make your claim, make your documents complete, dia kata. We want to pay you, dia cakap. Cina. Dia Cina. Ini di staff Etika lah. Saya pun macam terperanjat, dia seorang Chinese tapi dia boleh cakap macam tu. Completekan dokumen ni. Janganlah kita minta 10, you hantar 5. Macam mana nak bayar? Betul tak? Kita minta 5, you hantar 3. Kita minta 5, you kena hantar 10. Dia cakap macam tu. Maksudnya apa-apa pun tabur khairat tu tadi kita nak bayar. You berhak, kita bayar Okay. Itulah dia. Okay, kemudian okay, apa yang kita dah bayar tahun 2019 ni? Ini 6 bulan pertama 2019. Okey, apa yang kita dah bayar? Okey, kematian kita Etika bayar 1.131 juta, tak banyak 131 juta aja. Tapi kalau lumpuh 13 juta, yang claim CI, critical illness, kemudian lain-lain riders setengah juta 700,000. Jadi total up 146 juta claim yang dah dibayar. So, saya rasa tak ada dah kita dengar, kenapa tak claim, kenapa tak takaful ni
tipu lah, apalah apa semua kan dah jarang dengar lah. Ya. You layak, you claim. Okay. Okay, Insurance of Guarantee Letter. Okay, ini adalah GL yang dia kita yang etika ni sistem lah, ceritanya sistem. So bila kita selalu sekarang ni semua tengah cari medical card ya. Ini adalah sistem yang memberitahu etika klien mengatakan GL dia dah diproses. Ini salah satulah apa yang dah approve apa semua tu, jadi mudah untuk communicate. Okey, ini tahun 2017, the whole year apa yang dia dibayar ini total lah. Okey, untuk pengetahuan semua, etika ni sebenarnya dia banyak satu takaful am, satu takaful general. Okey, apa dia sekarang ni kita tengok pecahan dia. Ni nak cerita duit dia banyak kan. Etika ni sangat besar bawah Maybank. Duit dia banyak dan dia mampu untuk bayar. Tak ada menciluk situ, orang ni bayar, orang ni claim, dia kata awak tak boleh claim sebab ni no. Tapi ini yang dia bayar. Medical card, kalau medical bukan tak semesti medical card, medical tu 59 juta kepada 16,000 policy holder. Meninggal dan death and disability 10,300 policy holders. Ini 2017 sahaja. Kalau mature, ni dah mature, dah matang polisi tu kepada 28,800 policy holders. So tang mana yang dia tak bayar tu? Ya, tang mana yang kita selalu dengar, orang ni nipu orang ni. Dah sekarang ni zaman tu dah tak ada dah. Saya pun dah tak dengar, tak macam Marin kan, tak macam dulu-dulu. Ni orang ni mongak tu menipu kan, bila cakap. So kita bayar. So motor pun macam tu juga 668 juta. Okey, personal accident, fire. Ni saya nak cerita fire ni sampai ke tahap kita ada jawatan kuasa syariah ni kan, sampai ke tahap kalau kita buat fire nak bagi kepada, kalau etika tengok kedai tu kedai nombor ekor, kedai jual minuman arak, kedai yang tidak menepati syariat, non syariah compliance pun kita takkan cover. Kita tak nak cover. Rumah urut ke apa ke bagai, kita takkan cover. Ya. So total up 2017 sahaja etika wholly bayar 2.15 bilion. Okey. Maknanya memang alhamdulillah lah setakat ni ya. So kita manfaatkan. Okey, sekarang ni the whole Malaysia kita ada 5,000 agency force ya, yang berdaftar di bawah Family Takaful Agency yang berlesen lah ya. Etika ni dia kalau kita jadi agency force, kita bukan MLM, bukan meniaga larut malam kita ada lesen. Dan lesen itu diiktiraf oleh Emir Negara ya. Okey, dan beberapa agensi lah. Okey, ni apa? Ni digitalization. Okey, semua sekarang semua kat rumah kan. Kita nak keluar pun tak keluar kot. Sampai keluar pagar kan, itu pun ambil barang food daripada Grab. Everything di hujung jari kita. Jadi inilah business tools yang etika sediakan untuk anda ya. Untuk semua agency force supaya lebih mudah. Ini yang etika sediakan, leader-leader sediakan lain. Maksudnya sangat-sangat komprehensif ya. Tinggal ngangor orang emak saya cakap, tinggal ngangor mulut kan. Semua nak kena suap. Semua dah bersuap lah, dah siap. Tak nak ambil kat tangan pun tak ya. Kau ngangor ya mak suap. Tu tunggu punya tolan. Tu ya. Takkan kita nak ngunyahkan kan. Macam tu. Ya, faham ya maksud saya? Jadi semuanya dah tersedia. Ya. Dan saya percaya semua orang memang dah faham lah. Semua ada handphone kan, ada smartphone kan. Tak ada pakai phone kat Kiah tu, tak ada Nokia tu kan. Sudah ada, jadi sangat mudah kerja anda nanti, insyaAllah sangat mudah. Okey. Ni paling best. So, career ni career apa? What's next ya? Okey, apa yang kita nak buat dalam etika ni? Apa sebenarnya? Kalau kita jadi advisor ni untuk apa? Sebenarnya kita, matlamat kita untuk bantu orang. Ya? Nampak macam klise bantu orang kan. Tapi itulah kerja kita manusia kat dunia ni. Memang kita nak beri manfaat kepada orang lain. So how? Macam mana? Ni gambar saya lagi. Ya?
Gambar saya lagi, sebelah saya Datin Rosmawati. So apa yang kita buat sebenarnya? Apa benda? So saya selama saya alhamdulillah ya, klien saya pada tahun 2015 ya, alhamdulillah klien saya daripada 2004 sampai 2015 tak ada pula yang meninggal. Semua panjang umur. Agaknya semua ada polisi takaful semua panjang umur kot. Kan, tapi pada 2015 ada seorang klien saya meninggal ya. Dan dia ni tak ada sakit apa pun. Tak ada sakit apa pun. Tapi bila dia didiagnose oleh doktor, dia sakit jantung, seminggu je kat hospital. Lepas tu dah tak ada dah. Seminggu je. Tapi sebelum tu memang dia sihat. So apa yang saya buat ialah saya tuntut, kita claim dekat etika dalam masa sebulan. Sebenarnya awal lagi pada tu, tapi sebab kita arwah ni meninggal kat HKL, sebab dia dibawa ke AJN dan terus ke HKL, AJN tolak ke HKL. Dan saya nak dapatkan report tu lambat sikit ya. So dalam masa sebulan etika datang staff bos-bos etika datang sendiri hand over cek yang bernilai 600,000 lebih tu. Dia ada 3 polisi dengan saya, salah satunya setengah juta. Dan dia ada 6 orang anak. Anak yang paling kecil 7 tahun, anak yang paling besar belum lepas SPM lagi. So you just imagine ya, isteri bisnes biasa je, dia pun macam tu juga. It helps sebenarnya. Apa-apa pun itulah satu kelegaan yang sangat besar. Dan isteri dia sampai peluk saya, dia kata terima kasih, dia kata sebab push dia untuk ambil takaful ni, dia cakap. Wahal sebelum tu dia punya pun macam berkira-kira juga kan. Tetapi kita pujuk kita pujuk dia pun semua alhamdulillah. So Datin pun macam tu juga, pun dah claim 160,000 pada tahun 2018 ya, ketika bayar. Kalau benda ni genuine, bukanlah kalau, memang genuine pun ya, kita claim. So kalau etika nak buat ni tak boleh ya, sebab kita betul-betul bawa hutang hidung bernegara. So bila kita gunakan duit khairat tu tadi, nanti you akan belajar apa yang saya sebut duit khairat ni. So we must pay. Kita kena bagi supaya apa yang ditinggalkan untuk keluarga tu tadi, itulah yang takaful ni sebenarnya untuk yang ditinggalkan. Bayar hutang ya, kita duduk Malaysia ni banyak hutang kan, betul tak? Kalau tak ada hutang tak ada rotor, mak saya cakap. Memang nak tak nak kena hutang. Betul, tapi bila kita dah tak ada, kita tak bawa hutang tu pergi. So hutang tu tinggal. Memang betul lah, klien saya ni yang anak 6 orang ni, dia dah siap-siap ke tepi kan, duit anak-anak dia masuk dalam tabung haji, dan dia settlekan duit rumah, dia settlekan duit kereta, dia settlekan macam-macam dia kata. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Memanglah sebab arwahnya ada harta. Ya, ada harta, nak cairkan harta tu, itu belum siap cerita bergaduh lagi adik-beradik yang lain. At least dia ada cash. Lepas 2 tahun baru semua harta tu boleh dah selesai dipindah milik. Sebelum tu dia kata susah. Semua kena freeze ya. Dia nak makan apa anak beranak dia cakap. Ya. So alhamdulillah lah, saya sangat bersyukurlah saya berada dalam bidang ni. So saya harap semua orang pun macam tu jugalah. Okey. Ini adalah ejen insurans menjanjikan pendapatan yang tinggi. Ini salah satu cutting paper. Dia sebenarnya banyak perkara ni dimasukkan dalam media. Kalau ikutkan, kalau you all full time tengok ni. Ini bukan statistik kita buat. Ini bukan etika buat ini statistik yang dibuat oleh pihak yang berbayar 92,000 sebulan. Tak banyak, 92,000 je. Tapi kalau main-main part time, tak adalah main-main. Maksudnya part time lah. Maknanya dia tak fokus satu kerja. Mungkin dia ada fokus kerja lain juga. So tak banyak, 7,000 je. Ya. Dan income tu sebenarnya ayat ni income bertambah setiap tahun. Tak ini makan gaji ni, tambah setiap tahun. Income tu tambah tiap bulan Sonai dalam takaful ni. Macam mana nak tahu tiap bulan tu? Nanti kalau dah you order buat decide, kita akan ajar macam mana dia akan naik setiap bulan. Okey, apa lagi ni ya? Ini pun saya nak cerita pasal kerjaya ni lah. Ni nombor 2 nampak, 11 jobs that will be high in demand in Malaysia after the COVID-19 pandemic. Apa dah? Nombor 2 ni apa? Insurance agent. Insurance agent. Itu pun dah nampak nombor 2.
Okay. Kemudian apa lagi? Takaful up 14% in first 9 months COVID ni. 2020. Tahun 2020 ni tahun lepas wahai kita dah pandemik ni dah melanda kita, tetapi dia tak ada nampak penurunan. Tak payah tutup kedai tak payah, itu semua tak ada. Okey, saya lajukan sikit ya. Okey, sebenarnya dalam takaful ni, dalam industri ni you dibayar ikut apa yang usaha you. Kalau you buat banyak, you dapat banyak lah. Kalau you buat tak roti memang duit tu pun duit tak roti je lah yang kita, betul tak? Okey, dan dia sebenarnya next ya. Okey, ini saya nak cerita sikit lah saya bagi roughly. So kalau tak faham tak apa, nanti leader akan bantu anda untuk ni. So package income ni tak banyak. Tak banyak. Kalau package A dengan 1,500 satu bulan, maknanya sebulan kita akan dapatkan case ataupun jumlah total case tu 5,000. Macam tu juga package B, you pilih mana nak? 1,500, 2,000 atau 3,000. Ya, ini agak teknikal lah. Ini cuma saya nak cerita tak ada yang mustahil. Berapa banyak, lagi banyak you bawa masuk, lagi banyak dia berkadar terus lah, lagi banyak income kita. Okey. Kemudian right. Ni saya suka sangat nak explain so dengar betul-betul Okey. Dalam takaful ni, dalam industri ni anda dibenarkan naik pangkat. Okey. Apa yang anda perlu buat? Okey, yang pertama macam biasalah kan, kita jadi orang baru freshie kan, bila masuk universiti kita jadi freshie. Apa yang you buat? Startup phase. Untuk tahun pertama sebagai takaful advisor, mari kita panggil agent kan. Agent macam-macam agent kan. Agent Unify, agent, tapi sebenarnya kita bukan agent. The right word is takaful advisor. Sebab kita ni memberi nasihat kepada klien dan kita sendiri ada kepakaran dalam bidang kita ni. So as an takaful advisor, apa yang you akan lalui apa yang akan dapat? Yang pertama soft skills. Ini semua akan diajar. Okey, bukan diajar, wajib ajar. Soft skills. Basic knowledge atau foundation ni, this is the basic asas. Yang ketiga habits and behavior tu kena betulkan. So soft skills tu apa? Soft skills tu okey, antaranya ringkas ni saya sebut macam mana nak bercakap. Kalau bercakap dengan orang macam mana nak duduk, togak ke, senior ke. Kalau nak present macam mana. So itu antara soft skills ni. Ataupun how to, macam mana nak susun ayat, macam mana sampai ke tahap tu. Macam anak-anak masuk tadika lah kan. First masuk tadika buat apa? Tengok huruf dulu. Belajar. Bukan tengok huruf Mak saya cikgu darjah 1, dia memang suka cikgu darjah 1, dia tak nak darjah lain. Sebab dia kata bila budak-budak ni, anak-anak ni pandai membaca, dia sangat, itu satu satisfaction pada dia. So dia kata apa? Macam mana nak pegang pensel orang pilih so, dia kena botolkan dulu jari tu, macam mana nak pegang pensel ni. Ada orang pegang macam ni. Jadi anak-anak ni macam tu juga you are. The very basic knowledge, you tak ada apa maksudnya tak ada basic keuangan ke apa ke, as long as SPM you lulus, we will teach you. Okay, we will teach you 3 perkara ni. Itu tahun pertama. Ini adalah tangga kita panggil macam kalau makan gaji tu ataupun kita ni naik pangkat lah. First year is the year you build up your knowledge, everything. Maksudnya kita masukkan input. Okay. Kemudian tahun yang kedua, you get ready untuk jadi assistant sales manager, ASM. ASM ni adalah satu takut daripada takaful advisor. Apa dia yang you akan belajar? Interpersonal skill, communication skill, financial planning skill. Siapa nak ajar semua ni? Untuk pengetahuan semua, Etika ni satu-satunya company yang ada akademi. Dah lah leader mengajar, agensi mengajar. Akademi ada siap satu sekolah yang akan bagi kita sekolah. Siapa disekolahkan siapa? Disekolahkan takaful advisor, agency manager, leader, assistant manager, semua dia akan sekolahkan. Semua kita boleh masuk daftar dalam sekolah tu. Memang kita ada trainer yang sangat-sangat, entahlah, kalau tengok sijil memang panjang berjelo lah, kita pun malas nak baca. Kan? Maksudnya sangat pakar dalam bidang masing-masing trainer-trainer di akademi tu. Okay, next. Ini dah naik pangkat agency director. Year 3 and year 5 ni kita dah fasa extra, advanced phase.
you akan diajar leadership skills, macam mana how to manage your agency. You have your own agency and how to, dan selama ni kalau you tengok ya, daripada tahun pertama sampai tahun kelima, ya, this is your career path dan this is how you become a professional financial planner. Ya, sebab kita nak bagi tahu ya, macam saya balik kat cerita stesen minyak tadi, saya ada degree. Saya tak ada, alhamdulillah saya tak susah ya. Saya tak susah, tapi saya suka bekerja sebab saya nak tengok stesen saya, perniagaan saya berjaya. Macam tu juga bila saya dah masuk dalam takaful ni, saya nak tengok agensi saya, because I really enjoy my work, berjaya, betul tak? Tetapi apa beza? Siapa boleh jawab? Apa beza bila saya ada stesen dengan saya ada agensi takaful saya sendiri? Apa beza? Beza kudrat kita, betul tak? Kudrat kita. Maksudnya saya keluar pukul 6 pagi dah terpacak depan stesen, pukul 12 malam baru sampai rumah. Itulah setiap hari rutin saya berada di stesen. Tetapi di etika tak. Dalam bisnes ni, ini pun bisnes kita juga, betul? We own the business. We are the owner of this business, of this agency. So, tapi ia tak berlaku dengan saya macam tu. So saya rasa, wow, this is a very fantastic business. So why not kita terus? Kita sangat teruja dengan bisnes ni. Dan memanglah, saya pun tak tahu nak cakap macam mana tapi masa saya duduk stesen minyak, saya dah pernah bawa lori, saya berniaga kat pasar malam, selama setahun kat pasar malam Josih tu. Saya jual jagung cup, husband saya jual apa? Jual burger. Kami tak kisah tau. Kita tak kisah ni berpoloh kau, make up tak ke mana, apa tudung pun sengit-bengit nak meniaga panggil-panggil orang tetapi kan saya cerita ya, dia sangat masya-Allah, sangat meniaga tu sangat saya nak kata serik tu tak lagut, tapi saya bersyukurlah saya lalui pengalaman tu. Kalau berniaga di situ ya, dengan mentaliti orang macam tu, dengan semangat survival masing-masing sampai satu tahap kita rasa kita disihir. Dengki mendengki, hasad dengki, semua everything complete. Masya Allah, saya kata saya tak boleh hidup dalam dunia ni. This is not for us. Ini bukan untuk kita. That's why. You lalulah macam mana pun, senyumlah dekat tokek tu pun macam mana pun, lebar-lebar sampai ke telinga, mampu dia takkan senyum kayak gitu. Sebab apa? Sebab dia kata kita tak layak meniaga di pasar malam tu. Itu perception dia. Maksudnya saya nak cerita ialah dalam takaful tak berlaku semua ni. Dalam industri ni dia tak berlaku. So saya rasa you all tak perlu lalu semua tu. Tak perlu. Itu sebab kita betul-betul hargai kalau you dapat join kita semua kan dalam etika, dalam industri ni, yes, kita akan buat sama-sama. Ya, you tak perlu lalu saat-saat yang pernah kami lalulah ya. Okey, ini dia business formula dia, mudah je. Mudah sahaja. Duduk dekat rumah sekarang duduk rumah, pasang aircon, letak atas barang-barang atas meja. Okey, satu hari apa you perlu buat ialah 3 presentation. Jadi saya nak cerita bagi rutin hari-hari. Tak payah angkat jagung, tak payah nak rebus jagung, tak payah nak bakar, nak pergi buka kedai beli burger apa membagai, tak payah. Tak payah. Ini je. Satu hari 3 presentation. Okay, call orang buat presentation. Kak akan nak dengar tak cerita takaful ni kak? Saya akak boleh dengar dulu tak? Nanti saya cerita. Dengar je lah kan, kau kena bayar. Contoh. Kemudian you buat setiap hari selama 30 hari. Ini minimum lah ni. Bak kata Prof Muhayya ni kan. Bodoh-bodoh kan. Sekarang dah famous. Tadi saya tengok TV pun. Dekat Nona tu pun dia cerita apa. Bodoh-bodoh. Jadi isteri. Siap bodoh-bodoh. Macam perkataan bodoh tu minta maaf dengan izin. Dah jadi kelakar pula kan. So minimum 4 kes plus. Tapi dalam pasaran sekarang ni ramai orang menyerah diri. Terang saya cakap. So husband saya, leader saya Cik Saiful pun dalam industri dia juga, kami husband and wife since 2004. Dia boleh cakap apa? Ambil selipar, ni nak cerita market kita sangat besar. Ambil selipar sebelah, pergi baling pergi ke pasar malam, baling ni orang ramai kan, baling selipar tu pun kena seorang kepala. Ada orang tutup kena kepala lah.
So dia pun keluar bawa slipper tu, dia kata, siapa balik ni? Siapa balik ni? Saya bang. Saya nak tanya abang dah ada belum takaful ni. Takaful family lah. Kalau takaful kereta tu dia ada. InsyaAllah dia cakap tak ada. Betul tak? Ada sebab besar market kita tu. Jadi 4 kes tu bodoh-bodoh pun dapat 4 kes lah. Okay. Sebenarnya lebih ya. So kalau 4 kes ni tadi, satu kes RM250. So 4 kes berapa? 1,000 Okay, ini sales. Dia panggil apa yang kita dapat RM1,000. Kalau kita buat jualan, kita akan panggil jualan lah. Tapi kita panggil RM1,000 dengan 4 kes ya, RM250. Alright. Ini semua syukur lah ni kan. So ini adalah apa yang you akan dapat dengan usaha 1 hari 3 presentation selama 30 hari tanpa henti. Ya, 4 kes 1 bulan. Ni bodoh-bodoh ni promo yang cakap ni. Bodoh-bodoh 4 kes. Tapi kalau you buat 30 hari, saya rasa bukan ompek lah. Mau 20 kan. Okey, mari kita baca sikitnya. Apa pun dah tulis ni, statistik ni. Okey, you tengok Januari ya. Januari RM1,000 tadi ya. Kita dah close 4 kes tadi, betul. RM1,000. RM1,000 ni, klien kita akan bayar setiap sampai hujung tahun, betul. RM1,000 sebenarnya tempoh dia lama. Tapi kita ambil 12 bulan aja RM1,000. Bulan yang kedua, you call lagi ni. Call, dapat lagi. Allah bagi rezeki, dapat RM1,000 lagi. Ni seorang nak kira lah ni. Dia akan bayar sampai hujung bulan, hujung tahun. Disember. Begitulah seterusnya, you buat hari-hari. Ini kalau 4 kes. Kalau RM1,000, kalau RM2,000 lebih lah. Sampai Disember. Okay, nampak sampai Disember. Bulan yang, you tengok Januari kita nak tengok income. Dalam takaful ni Bank Negara cakap jangan panggil gaji. Ini bukan gaji. Ini commission je kan. Yalah, commission tu income lah. Commission is part of income. Okey, RM350 35%. Ini produk sebenarnya commission lebih tapi saya tak nak berjanji bulan dan bintang lah. Kita bagi minimum at par-nya RM350 35% daripada RM1,000. On the second month, by February, you buat lagi RM1,000 tadi kan? So RM2,000. So 35% out of RM2,000, how much? RM700. Betul tak? RM700. Okay, lepas tu bulan ketiga, tambah lagi RM300.5. Dah jadi RM1,000 pula. La ilaha illallah, RM1,000 pula. Lepas tu tambah lagi. You nampak RM1,400. Sebab you maintain setiap bulan 4 kes dengan bernilai RM1,000, betul? Orang yang marin ni bulan-bulan lepas ni bayar juga kan? Jadi as long as dia bayar dan kita keep on track, payment dia cantik tiap-tiap bulan bayar supaya polisi dia enforce, dia dapat manfaat daripada polisi dia. Masa tu lah you akan dapat commission. Ya. So you tengok ya, at the end of year tengok berapa? RM4,200. So ini kenaikan tiap tahun ke tiap bulan yang saya cakap tadi? Tiap bulan kan? Tiap bulan Kalau saya kata tiap minggu pun boleh buat saya cakap tiap minggu. So inilah dia. Ini adalah komisen yang dibenarkan oleh Bank Negara. Jadi jangan risau. Alright. Kemudian you tengok ini struktur untuk 6 tahun ke depan You tengok. Kalau tahun 2015, ialah kita 2020 kita ambil lah 5 tahun, 6 tahun ke belakang. So tahun 2015, you buat tadi berapa? 70,000 200,000 lah commission So production 200,000. So commission you berapa? 70,000. The whole year 2015. Tahun yang kedua commission tu akan turun sikit. Commission tahun pertama tadi jadi 25%. Right? Tahun yang ketiga jadi 15. So you akan dapat 30,000. Tahun keempat 30,000. Tahun kelima dengan keenam 10%. Ini dibenarkan oleh Bank Negara. So tahun yang kedua ni tadi you ada 200,000 lagi, betul? So dia akan accumulate, nampak? Dia akan berterusan ikut kita ambil sampai tahun ke-6 je lah sebenarnya unjuran itu lagi lama, betul tak? Okey, ini kalau tak faham nanti tanya leader. Faham lah. Saya nak cerita kat sini dekat slide ni berapa sebulan purata selama 6 tahun you buat nanti. So you total bang tengok 220,000. You bagi 12 bulan tengok berapa? Dalam takaful ni kan sebenarnya kita kena ada kalkulator sebab kita ni kira duit je. Kalau tak duit kita, duit orang kita kira kan. Ni kita kira duit kita lah. Bahagi 12. 18,000 tak banyak. 18,000 ya komisen. Purata sebulan. Tak banyak 18,000 ya. 18 sahaja. Ya.
Okay. So semua dah nampak bling-bling kan. So this is struktur pendapatan struktur komersial 35% macam saya sebut tadi sampai towards the end 6 tahun inilah dah cerita Kais pagi makan 6 tahun ini dah maksud dah. Inilah maksudnya. Okay. Okay, apa lagi? Ini this is your average income Kalau you betul-betul buat 1 bulan tadi tu macam tu, setiap bulan you maintain you akan dapat income you banyak ni lah. Malah nak cerita, bacalah sendiri. Banyak bona kan, kosong-kosong itu kan. Right? Ini about year So next. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu dalam industri ni, dia tak ada seniority, you tak payah kipah siapa-siapa untuk naik pangkat, you tak payah berebut pun kotak tu, dia panggil box position tu, kalau position tu ada 5, 1000 orang kena interview untuk rebut 5 position tu tadi. No, tak payah. You layak, you naik. Dan insentif semua dan recognition, insentif, fringe benefit, all the commissions you boleh dapat since you jadi agent lagi. Masuk sekolah tadika lagi, you dah layak dah boleh dapat semua ni. Tak payah ikut seniority, you tak payah nak cucuk siapa-siapa, nak pijak kepala siapa-siapa, tak payah. Tak perlu. It's all on your own effort Alright. So ini dia. Recognitions, incentive trips, fringe benefits. Ini selain daripada income kita lah Okay, selain daripada income kita. So next saya bagi laju sikit. Tak berkorak lah tak apa. Okay, ini yang saya cakap tadi lah Ini pun sama juga, this is the trip. Saya nak cerita banyak-banyak pun memang banyak tempat lah dah pernah pergi. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih. So ini dia, untuk orang baru, you ada peluang untuk pergi Bangkok Pergi Bangkok, tak banyak. Kalau tak dapat pergi pun, sebelum ni ada 2 kali trip yang dia orang postpone sebabkan pandemik ni, dia tak banyak, dia bayar 2,000 lebih je. Dapat cash lah maksudnya Alright. Ini yang lain-lain ni semua, ini sebenarnya yang besar-besar lah yang kecil-kecil tu, trip yang kecil-kecil tu memang banyak lah yang Atika bagi. Sebab dia nak motivate kita kan. Okay, this is Shenzhen ada recognition MDRT ini ada adab industri ni pun dia ada dinner. Macam kita dinner alumni ke apa semua dinner company pun ada dinner juga. So Atika dalam tak banyak, dia spend 800,000 je untuk adab ni. Masing-masing dapat awards Siapa yang ada club, star club apa semua tu, dia orang dapat awards, everything dalam adab ni tadi Okay, next. Anda dihargai lah, tu cerita kesimpulan So saya nak cerita why people need takaful. Sebabnya okay, ini antara 3 perkara lah yang saya fikir, saya percaya semua orang faham Sebab apa? Sebab takaful ni untuk family kita untuk survive. Kita tak bawa hutang kita mati kan. Kita tak bawa kita punya komitmen. Tapi kita tinggalkan semua tu untuk sebenarnya nak ceritanya tinggalkanlah duit untuk dia orang survive Walaupun duit kita ada, tetapi kita nak cash out kan duit kita tu dah freeze So banyak technical kat situ. Jadi takaful ni di bawah akta tu tadi dia akan bagi dalam paling awal. Pandemik ni saya tak berani nak cakap lah tak ada bulan dan bintang. Dalam sebulan akan dapat semua tu Okay, love ones to survive. Untuk orang yang kita sayang. Kemudian untuk siapa lagi tadi tu okay, untuk education anak. Satu lagi itu kalau kita meninggal, kalau kita sakit kan nak bayar hutang lagi untuk anak lagi. Next. Ini kalau kita meninggal, tapi kalau kita sakit so macam ni nak cakap saya semua orang faham maksudnya kalau kita sanggup, kita queue, kalau kita ada duit kalau klien-klien kita ni kita tahu ada duit, you pujuklah untuk ambil medical card, all the medical benefits yang perlu kita tak nak tinggalkan waris kita dalam keadaan meminta-minta yang susah. Okay. So inilah saya cerita mungkin semua dah dengar cerita ni, tapi tak apalah, saya refresh balik moga apa yang saya cerita beri manfaat. Sahabat Rasulullah ni dia dah sakit. So dia kata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku tinggalkan semua harta-harta aku untuk engkau, untuk Allah dan Rasulnya. Lepas Rasulullah tanya apa? Rasulullah kata okey, tapi untuk apa yang kau tinggalkan tu? Anak isteri. Dia kata aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya juga. Kan? So Rasulullah setuju ke?
Tak, Rasulullah tak setuju. Rasulullah kata apa? Lebih baik kau tinggalkan dia duit sikit lebih baik tinggalkan anak daripada harta daripada ditinggalkan dalam keadaan minta-minta. Ya, so memang kita kena tinggalkan sesuatu lah. Saya pun tak nak cerita panjang dalam hal ni, tapi itulah tugasan kita sebenarnya. Itulah dia yang kita akan beri kepada masyarakat. Okey, dengan siapa kita nak share ni? Dengan siapa kita nak cakap cerita pasal takaful ni? Siapa prospek kita? Siapa kita dalam market? Okey, ini secara ringkas ni. Siapa tak kenal ni? Ni orang kampung saya. Orang Pilah juga orang TK. Batu TK dia panggil. Orang TK. Dia ni sakit Dia sakit dan bila dia sakit dia tak ada prepare. So kita tahulah bukan golongan retis ni saja. Golongan yang bukan retis tu pun memang tak ada kesedaran ataupun kita yang tak jumpa dia dan menyedarkan dia the importance of takaful. Bila dia sakit dia dalam masa setahun 4 biji kereta dia tak ada, 3 biji kereta kedai dah terjual, duit dalam bank semua habis. Sebab dalam masa 2 tahun dia sakit, dia tak bekerja dan dia hilang harta dia tu dalam masa setahun saja. Ya, sebab kita perlu survive kan? Itu sebabnya kita kena bagi dan masa ni saya dapat tahu dia pun dah jadi ejen sekarang ni. Ejen takaful. Okey. So, ini dia kelebihan konsep takaful. Ini yang saya cakap tadi, tabung khairat. Takaful pool tu ada tabung khairat. Kita ada dana tabaruk, so takaful operator, siapa itu peserta takaful. Ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ini antara perkara-perkara basic yang you akan belajar lah. This is the foundation of takaful. So, ini dia konsep bersedekah. Dalam takaful ni, memang takaful bukan dalam. Takaful ni adalah konsep sedekah. Dia guna konsep sedekah. Semua syarikat takaful yang dapat lesen takaful dari negara mesti gunakan konsep ni, konsep tabarruk, di mana kita bersedekah ke dalam tabung khairat tu setiap semua peserta. Dan kalau kita ditakdirkan kalau orang yang dah meninggal tu, seorang mayit tu, mayat lah, dia meninggal, bila kalau dia tanya pun, Rasulullah kata kalau dia tanya pun, kalau kau dihidupkan apa kau nak buat? Apa benda kau nak buat? Kalau dihidupkan kembali, dia kata apa? Dia kata, kalau aku balik kembali ke dunia, aku nak bersedekah. Bukan solat, bukan pergi haji, bukan yang lain-lain. Tak. Bukan 5 rukun tu tak, tapi nak bersedekah. Kenapa bersedekah? Sebab bersedekah ni, walaupun kita dah tak ada, jariah kita tu berpanjangan. Selagi orang guna apa yang kita beri, sebab apa? Ada orang cakap apa? Bukan ada orang cakap. Sebab apa yang kita bawa ke akhirat tu, adalah apa yang kita keluar daripada poket kita. Apa yang dalam poket kita tu bukan kita punya sebenarnya. So apa yang kita punya ialah yang kita beri, yang kita sedekah. Ya, yang kita sedekah. Okey, jadi inilah dia. Leader-leader yang yang approach anda untuk sama-sama mengajak supaya kita masing-masing dapat beri lebih manfaat kepada masyarakat luar sana. Okey, ini kita ada CR7 Synergy Leaders, ya. Kemudian ini dah aktiviti apa yang kita dah buat selama gabungan leaders ni dengan semua takaful advisor. Kita ada CRP setiap tahun, kita ada Zoom fizikal, kita ada bicara santai usaha takaful. Inilah dia BOP ni. Kita akan buat kelas untuk exams, untuk fast start, untuk star class. Kita ada tabung kongsi rezeki. Kita kutip duit, kita sedekah, siapa yang nak bersedekah kita salurkan tabung ini kepada yang memerlukan. Kemudian kita ada trip. Ini trip kita buat sendiri. Ini CR7 buat, bukan Etika. Yang Etika buat tu kita belasah juga, balon juga. Tetapi ini kita appreciate ahli-ahli CR7 ni, ya. Kita buat kontes sendiri. Mesti best kan? Okay, what's next? So this is inilah last ya. Yang kita pun life is all about taking risk. Kalau kita tak ada risk, kita pun tak boleh nak achieve apa yang kita nak, impian kita. We will never achieve our dreams. So saya rasa setakat itu saja ya perkongsian saya, dan saya bersyukur dapat berjumpa dan share dengan adik-adik ya, tuan-tuan, puan-puan semua, dan saya harap anda buatlah keputusan sebab this is the best business yang saya yang Allah berikan kepada saya dan suami saya dan keluarga saya, dan kami sangat bersyukur ya
kami tak perlu lalui sebagaimana saya jaga stesen saya, sebagaimana saya duduk kat pasar malam. Saya sangat bersyukur. So this is the best. Ini dah lubuk rezeki yang macam mana nak cakap lah. Tak berhenti nak cakap apa dah. Ya. Buatlah. Buat ialah. Cerita buat ialah. Kita bersyukur dan teruskan usaha, buat je. Ya. Saya ni last. Saya nak cerita sebab saya dah tulis dah ni. Saya dah tulis dah. Okay, ni this is the penutup lah. Okay. Dalam industri ni, kita takkan janjikan etika ataupun leader-leader CR7 ni takkan janjikan bulan dan bintang. Dah banyak kali sebut bulan bintang kan. Susah ke, sonang ke, memang susah kerja ni. Memang susah. Susah apa yang kat telefon aja. Usaha, call orang. Macam mana rutin yang saya cakap. So, apa yang you all perlu buat ialah, yang pertama, you buat decision. You buat decision, give yourself a fair opportunity. Peluang yang adil. Okay? Buat decision, kemudian you set your mind, ya, apa you nak buat. Okay? Kemudian you mohon restu, redha daripada orang-orang yang kita sayang, pasangan masing-masing, ya, anak-anak, semua. Kemudian you betulkan mindset, you mesti bersikap positif. Sebab dalam industri ni tak ada yang negatif, semua positif. Dalam CR7 ni especially, semua positif, tak ada yang negatif. Alhamdulillah. Kalau negatif kan, dia akan leave the meeting. So saya percaya tak ada yang leave kan, tak ada yang leaving lagi. So bagi masa 3 bulan untuk diri sendiri, ya. Bulan pertama tak banyak, ya. Etika you achieve, you usaha sendiri, etika akan bagi you RM700, tak banyak, plus your commission. Yang kedua pun tak banyak, you ambil commission je lah. Dan ada untuk Bangkok, you boleh kerja untuk Bangkok. Yang bulan yang ketiga, you usaha lagi, you dapatlah tak banyak pun, cash 1,000 plus 3,000 untuk subsidi, gadget dan cash untuk ke Bangkok. Tak banyak lah dalam, so kalau total lah dalam 3 bulan tu saya dah kira untuk advisor saya lebih kurang 8,000 lebih je untuk 3 bulan. Lepas tu bulan keempat you fikirlah you nak teruskan ke tak. Yeah? So nasihat saya, you just give yourself 3 months ni. Kalau you rasa macam tak boleh juga, you dah dapat 8,000 pun nak kerja lain juga, tak apa. Cek lah kerja lain, kan? It's okay. So give yourself big chance, ya, untuk rebut peluang ni. InsyaAllah kami di sini sedia membantu. Right? Okay, itu sahajalah daripada saya. Moga bermanfaat untuk semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Idris Sabarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Edi Nur Mas Rashidah, ya. Allahu Akbar, petang-petang macam ni. Okay, terima kasih atas perkongsian beliau yang sangat-sangat padu, sangat-sangat mantap. Mungkin anda semua telah mendapat informasi yang mungkin hari ini baru tuan dan tuan-tuan dan puan-puan dengar. Jadi, okey, saya nak ingatkan kat sini. Okey. Anda semua dah dengar peluang yang ada di depan mata dan kami sediakan, yang kami telah sampaikan kepada anda semua, iaitu kerjaya ataupun bisnes di dalam etika family takaful berhad. Okey. Jadi, apa yang anda perlu lakukan sekarang ni? Okay? Kerana kalau dah tahu peluang tu dah ada di depan mata, kalau anda tidak grab, anda tidak bertindak, dia tidak akan mendatangkan satu keputusan. Jadi, dengan itu, untuk menjadikan ia satu yang realiti, apa yang anda perlu lakukan? Okay, pertama, di sini anda hanya perlu mendaftarkan diri anda untuk menyertai menjadi takaful consultant, sama ada sebagai takaful consultant part time ataupun full time. Okey. Rujuk balik ataupun hubungi balik kepada leader-leader anda ataupun kepada siapa yang mengintroducekan anda hadir kepada hari ini. Okey. Dan buat pendaftaran untuk menduduki perperiksaan TBE. Hanya bermodalkan hanya RM150 sahaja, anda boleh mencipta harta ataupun kekayaan yang lebih daripada itu. Okey, ini adalah peluang anda.
satu bisnes yang tidak perlu modal yang besar, hanya bermodalkan RM150 untuk anda menduduki peperiksaan asas sahaja, sekali sahaja seumur hidup untuk exam, anda telah memiliki satu lesen dan anda boleh buat bisnes ini di mana-mana sahaja. Dan satu lagi, saya ingatkan, ini adalah satu platform yang terbaik untuk anda semua. Di zaman-zaman COVID ini ataupun zaman pandemik ini, anda kena percaya, okey? Percaya dan yakin apa yang anda lakukan, keputusan pada hari ini untuk bersama-sama kami untuk menyertai sebahagian ahli atau sebahagian family kami di bawah naungan Maybank, okay, satu jenama yang sangat-sangat besar ya, tidak perlu dipertikaikan. Itu adalah satu fakta. Maknanya bila anda nak buat ataupun nak buat sesuatu, anda kena tengok, besar ke, kuat ke kemampuan ataupun kekuatan sesebuah syarikat itu. Di sinilah tempatnya anda boleh mulakan perubahan itu. Okey? Ada siapa-siapa yang kat sini untuk dah nak bersedia untuk mendaftarkan diri anda sebagai Takaful Consultant, part time ataupun full time? Boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, saya berminat, saya bersetuju. Boleh hubungi leader-leader anda. Okey, seterusnya untuk sesi yang terakhir. Okey, ada apa-apa soalan yang kemuskilan yang boleh ditanya kepada speaker kita ataupun boleh tulis di ruang chat apa persoalan ataupun masalah ataupun sebarang persoalan boleh dikemukakan. Halo? Ada persoalan? Boleh terus on-kan mikrofon anda. Unmute kan, semua unmute. Ada soalan Alif. Ada soalan? Okey. Alif. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, okey. Okey, maknanya alhamdulillah, maknanya anda faham daripada permulaan majlis kita tadi. Halo. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Teruskan. Boleh Saya kenalkan diri anda? Okey, nama saya Muhali ya. Daripada mana? IGG. IGG. Okey, teruskan. Silakan. Okey, okey, kalau saya lihat ada macam contohnya insurans yang lain, contohnya macam BSN, Prudentialnya. Kalau siapa yang jadi agent at that time, dia kalau contohnya dia ada macam minimum quota, maksudnya macam mana kita aktif untuk mencari klien. Kalau kita tak achieve to that level, maksudnya kita as a macam advisor tu macam terminate. Macam mana dari segi etika juga? Okey, Puan Mas, boleh jawab? Ya, okey. Itu bagi yang tak perform lah ya. Okey, bagi yang perform tak ada masalah lah. Ceritanya yang tak perform. So etika ni company yang ada hati sebenarnya. Jadi untuk orang-orang baru, dia akan bagi 2 tahun minimum. Kalau you langsung tak hantar, tak perform, langsung bukan tak perform lah, maksudnya tak aktif. Kalau perform tak perform tu, kalau kita aktif tapi kita tak perform pun, etika akan dia kalau dalam industri, bukanlah industri lah, etika ni dia 2 tahun berturut-turut, tak ada langsung satu hantar kes, meeting tak datang, aktiviti program tak attend, ajak masuk Zoom pun tak nak so etika akan terminate. Macam kita makan gaji lah, kita kerja ataupun kita berniaga, hari-hari tak buka kedai. So kalau 2 tahun tak buka kedai, memang lingkup lah cerita kan. Kalau jangan kata itu, kalau kita ada bisnes kita buka kedai macam saya kan, session, saya tutup session saya, dah minyak dalam tangki pun koreng kan, 40,000 liter, 40,000 tu koreng sebab dia evaporate.
Tapi kalau kita makan gaji jangan tunggu 2 tahun. 6 bulan you tak datang pun minta maaf. Maksudnya kita akan dipecat lah. Macam tu juga dengan etika. Ini untuk orang baru tak ada masalah. Ya. Masalahnya ialah bukan etika yang nak terminatkan kita. So bank negara, kita ada satu lagi agensi atas kita atas etika ni, MTA, Malaysian Takaful Association. Atas dia pun ada bank negara. So itu adalah KPI. arahan atau yes, KPI. Kalau itu KPI yang bukan etika buat. Itu adalah KPI yang MTA buat hasil daripada guideline daripada bank negara lah. So kalau you tak aktif 2 tahun, 3 tahun, jangan kata orang baru, orang lama pun macam tu. Etika akan bagi warning letter. So tapi betul juga kena terminate. Kalau kita simpan pun nak buat apa, betul tak? Dia akan menarik orang-orang yang positif, kadang ada yang negatif. So kalau you tak nak, tak apalah. Talak satu lah. So nak balik, buatlah balik macam tu. Cumanya yang macam you cakap pasal company-company lain tu mungkin ada perbezaan sikit. Ada company yang terus terminate aja kan. Tapi kadang-kadang kita dengar cerita orang. Dia memang dah lama tak hantar kes. Lepas tu negatif pula, kajak komplain ke apa, kita tak tahu kan. Tu nampak macam dia betul. Tapi sebenarnya bukan mudah macam kita ada staff, kita ada pekerja, bukan mudah kita nak berhentikan dia bekerja, tak. Saya sebagai majikan, saya mesti call dulu pejabat buruh, pejabat tenaga kerja ni, cakap saya nak berhentikan ni, apa prosedur yang perlu saya lakukan. Dia ada kontrak, ada apa semua. Setiap bulan etika kena saman sebab terminate orang. Jadi etika pun dia ada prosedur dia. Dia ada rules and regulations dia baru boleh terminate, bukan semudah ABC lah. So no worries. Apa-apa pun formulanya ialah kalau setakat setahun kan, senang cerita macam ni lah dik. Kalau you tak nak buat dah, you decide lah. Tak payah tunggu 2 tahun, tak payah kena tunggu terminate. Hantar surat resignation. Pilihlah cik kerja lain. Maksudnya janganlah kita harapkan. Lagi satu, nanti kita akan aniaya klien kita. Kita kalau dah tak aktif, kita tak servis, betul tak? Kita tak servis dia, kan polisi jadi lapse. So why not you serahkan balik lesen you apa semua, resign elok-elok beritahu klien, ini leader saya akan servis you balik apa semua. So you masuk cara baik, you keluar cara baik lah. Kalau sampai kena terminate tu very unfair pada klien kita, ya, dan pada diri kita sendiri, sebab you boleh fokus benda lain. Dan leader-leader pun tak pening, kawan-kawan ejen lain pun tak pening. Itulah jawapan saya. Ya. So you kena buat firm decision, ya. Apa-apa pun kena aktif lah. Barulah berbaloi dalam industri ni. Okey, dapat menjawab soalan tadi? Adik siapa tadi ya? Muhali. Okey, terima kasih. Muhali. Dapat menjawab ya? Ya. Okey, tapi saya Muhali daripada IGG ya. Ya. Okey, tapi saya percaya itu hanya sekadar pertanyaan saja. Tapi saya percaya dan saya percaya dan yakin Muhali boleh buat lebih baik daripada itu. Sebabnya apa? Bisnes yang kita buat ni, yang kita dengar pada petang ini, dia modalnya hanya keluarkan ILO saja. Maksudnya kita bercakap saja. Okey, kalau kita tak jumpa orang, kita tak cerita pasal takaful, memanglah. Jadi hakiki seorang tugas sebagai takaful consultant, just jumpa kawan-kawan, adik-beradik, keliling-keliling kita, share saja kebaikan dan kepentingan takaful. Satu benda yang sangat mudah dan memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia yang menyampaikan kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Di samping kita mencari income kita, mungkin income tambahan, side income, okey, tapi kita secara tak langsung, tanpa kita sengaja, kita berdakwah. Kita berdakwah mengajak ke arah kebaikan. Mudah-mudahan itu memberi satu semangat, menjadi satu energi kepada kita untuk terus buat takaful. Boleh ya? Okey, ada soalan lain? Daripada sahabat-sahabat tetamu-tetamu kita? Jangan malu-malu, kita santai-santai saja hari ini sebelum kita mengakhiri majlis kita. Sebab selepas ini kita ada sesi yang terakhir adalah sesi quiz. Kalau ada soalan, dekat chat ada tak?
Sekejap ya, saya cek dulu dekat ruangan chat. Clear. Tak ada. Okey, tak ada ya. Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan sesi soal jawab ya. Minta maaf. Sesi quiz. Okey, sesi quiz. Sekejap, saya bacakan ya. Untuk sesi quiz ni, hadiah adalah sangat special dan istimewa, tiada di luar sana, yang akan didesain ataupun dicipta khusus untuk CR7. Okey, soalan pertama. Okey, kalau siapa yang boleh jawab, boleh tulis ataupun off-kan mikrofon anda, terus jawab. Okey, soalan pertama. Sebutkan 3 benefit yang Etika sediakan selain daripada komisen. Saya ulang soalan. Sebutkan 3 benefit yang Etika sediakan selain daripada komisen. Okey, siapa yang nak jawab soalan? Ada hadiah ni. Boleh unmute ya. Boleh unmute kan mikrofon anda. Mahli, Hello. jawab Mahli. Senang tu jawapan dia tu. Saya ulang lagi sekali. Okey, soalan dia berbunyi, sebutkan 3 benefit yang Etika sediakan selain daripada komisen. Okey, kalau tak ada 3 pun kita minta 2 je. 2 benefit selain daripada komisen. Saya Muhammad Osman. Ya, saya teruskan. Pertama, kenaikan pangkat. Okey. Yang kedua, percutian keluar negara. Kepercutian ke luar negara. Okey. Kita terima tu. Siapa nama tadi? Osman. Osman daripada mana ya? Shah Tanya Alam. Osman, tanya. Tanya. Siapa DMJ. introduce anda? DMJ. Tanya saja. Nanti boleh collect ataupun claim hadiah daripada DMJ ya. Okey, soalan kedua. Okey. Soalan kedua berbunyi, sebutkan karier yang tertinggi yang boleh kita capai dalam platform wakil takaful. Agency director. Agency director. Group agency Kurang- director. Ya betul. Itu tadi kurang tepat. Ini dah tepat. Okey, jawapannya Group Agency Director atau kita short form dia adalah GAD. Okey, tahniah. Tahniah. Okey, tahniah kepada itu sahaja untuk soalan kuis kita. Okey, nanti hadiah merupakan yang sangat istimewa, tidak boleh dibagi tahu. Okey, boleh claim kepada siapa introduce anda ataupun agensi mana yang menjemput anda ke sesi pada petang ini. Yang Okey. kedua tadi siapa yang menang yang kedua tadi? Daripada yang kedua, daripada IGG. PGG. Nama. Mahali. Ya? Muhalli. Muhalli. Okey, minta maaf. Okey. Tahniah. Okay. Okey, sebelum saya mengakhiri majlis kita pada hari ini, saya ulang lagi sekali apa yang anda perlu lakukan pada hari ini. Keputusan ya. Setelah anda melihat, mendengar dan perkongsian pun telah disampaikan dengan baik. Okey, tindakan adalah anda hanya perlu menghubungi leader-leader anda dan daftarkan diri anda untuk mengambil exam TBE. Bermodalkan hanya RM150 sahaja. Boleh ke tak boleh? Siapa yang bersedia untuk mendaftarkan diri? Boleh tulis dekat ruangan chat ya. Okey, saya rasa setakat ini terima kasih banyak-banyak terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua yang sudi mendengar daripada awal sehingga ke akhir sesi kita dengan penuh khusyuk. Okey. Jadi harapan kami adalah mudah-mudahan anda semua dapat memanfaatkan peluang yang ada. Okey. Dan kehadiran ya, siapa yang belum isikan. Okey, permohonan daripada unit recruitment, sesiapa yang belum mendaftarkan kehadiran boleh check dalam link dalam chat tu ada.
Okey, dah buat pendaftaran ya. Okey. Gambar Din, gambar. Jangan lupa. Apa dia, Mak? Apa Datin? Gambar Sesi gambar. Sisi gambar. Oh, sesi bergambar. Okey, permintaan. Okey. Minta mohon semua onkan video-video anda semua yang handsome-handsome, yang comel-comel untuk kita sesi bergambar. Okey, minta tolong, minta kerjasama semua. Okey, siapa yang ambil gambar ni? Minta satu orang. Okey, semua dah buka dah offkan video. Okey, buka video semua. Mana lagi? Burhan, Surya, mana lagi? Emma. Okey, first page. Mana Burhan? Lagi? Mana lagi? Saya ambil gambar. Tunjukkan muka anda. Okey, next page. Ini adalah sebagai bukti, mungkin bukti anda hadir pada hari ini dan di titik permulaan perubahan anda. Cuba tunjuk thumb please. Arif, buka muka Arif. Okay, next page. Okay, di manakah anda gambar-gambar masih belum terlakar di layar laptop atau layar anda, untuk pastikan anda untuk mengeluarkan wajah-wajah anda untuk diselect gambar. Okay, gambar telah pun diambil. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Imam. Okey, setakat ini sahaja perkongsian CR7 di dalam sesi bicara santai usahawan takaful. Yang lemah tu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah. Okey, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sudi hadir kepada program ini. Saya doakan semoga anda semua berjaya dan terus berjaya, insya-Allah. Hubungi leader-leader anda, introduce anda untuk membuat keputusan. Okey, itu saja daripada saya dan kepada kami CR7 mengucapkan semoga anda berjaya di masa akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kita saksikan video aktiviti-aktiviti yang CR7 nak adakan. Suara video please. Muzik tak ada lah. Ini adalah sebahagian daripada trip kita ya, trip ke Bandung ya. Di CR7 punya trip. Ini CR7 punya trip, bukan under Etika ya. Etika pun ada, ini under CR7 sahaja. Tambahan percutian percuma. Ini kita pergi ke Hat Yai. Sebelum PKP semua ni ya. Tapi tak ada muzik dia ya. Jadi saya menjemput kepada anda semua untuk sama-sama menyertai family kami bersama-sama di bawah platform CR7 Etika Family Takaful Berhad. InsyaAllah kita akan jumpa di sesi akan lain hari, minggu lain, minggu bulan depan akan datang. Sayang video ni tak ada suara. Tak apa, masalah teknikal tu. Ini adalah sebahagian program kita yang diadakan di Klub Selangor ya, Shah Alam. Ini kita sambut hari jadi, kita sama-sama buat mesyuarat, kita buat bajet dalam bisnes akan datang. Kita juga buat lawatan juga di MSU Hospital ya, sebagai aktiviti luar. Kita juga ada pencapaian anugerah. Ni anugerah yang Etika sendiri ya. Ini under Etika, under HQ lah. Yang tadi tu under CR7, ni under Etika. Ini adalah klub-klub berdasarkan kepada performance sale anda. Siapa rajin, kita akan reward dia. Ni kita. Ini salah satu pemenang yang berjaya pergi ke Manila tahun lepas ya. Tapi sebab PKP tak boleh pergi, so dibayar
duit tunai ya. Okay, ini adalah sebahagian ejen-ejen atau takaful konsultan, leader-leader yang memberikan performance yang bagus, yang baik setiap bulan. Setiap bulan ya. Minta maaf sebab ada masalah, sepatutnya ada muzik ataupun ada latar belakang background muzik ni. Okay. InsyaAllah kita doakan kita sama-sama menuju puncak bersama CR7. Amin. Itu saja ya. Okey, terima kasih kepada unit IT. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih.